seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui bacalah Bismi Rabbikalazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah. Apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Jadi hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bil uqad wa tanfa'u wa tughda bil hawaij wa tunalu bil gharaib wa husnul khawati wa istasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتي أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mula dan selama-lamanya, mari kita sama-sama manjatkan syukur pada Allah Ta'ala dengan izinnya, dengan kudrah dan iradahnya. Dapat lagi kita bertemu lagi dalam alam maya ini, dalam siri pengajian online, dalam kajian hakikat kehidupan, insya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada yang baru menyertai, yang dah lama mengikuti, syukur pada Allah SWT, syukur. Istiqamah, sentiasa istiqamah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan istiqamah itu Allah berikan natijah dengan kefahaman, insya-Allah. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Pertama mula dan selama-lamanya juga
Kita menjaga niat kita, insya-Allah. Mari kita sama-sama perbetulkan niat kita. Kita perbetulkan niat kita untuk terus berada di dalam niat kita menuntut ilmu. Niat kita menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah SWT. Untuk kita keluarkan diri kita ini daripada kejahilan. Untuk masuk di dalam jalan petunjuknya. Kemudian tidak cukup dengan itu, kita berazam untuk kita melaksanakan segala apa yang telah kita pelajari. Kita mengamalkan segala ilmu yang kita telah pelajari, insya-Allah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, malam minggu ni ustaz kuliah perdana. Tu dia. Boleh, tak ada masalah. Boleh kuliah perdana. InsyaAllah. Nak perdana ya? Boleh. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Bantu dulu, sebarkan. Ajak lagi sahabat-sahabat kita semua untuk bersama-sama dalam pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Dalam tajuk malam ini kita nak teruskan perbincangan dan kajian ilmu kita dalam bab tabligh, yakni menyampaikan. Dalam bab tabligh, menyampaikan. Dan kita dah pun berada pada fasa perbincangan yang keempat. Suka saya ulang dan ulang supaya kita ingat dan resap dalam hati. Baik, yang pertama, usul yang pertama, asas yang pertama dan perbincangan hakikat kehidupan ini adalah siddiq. Perbincangan siddiq ini adalah perbincangan tentang bagaimana kita nak mengembalikan seluruh tujuan dan perbincangan kita ini kepada asas yang utama. Iaitu apa? Jujur. Benar. Mencari kebenaran itulah tujuan dalam kehidupan. Baik, apabila kita letakkan kebenaran kembali kepada perbincangan, maka barulah kita boleh merungkai segala persoalan. Ingat, di dalam kehidupan kita ni banyak persoalan yang kadang-kadang kita tak mampu nak rungkai. Kita keliru, kita buntu, kita seakan-akan melihat betapa sempitnya hidup ini. Apatah lagi apabila Allah uji dengan ujian demi ujian bertubi-tubi. Adapun nak keluar daripada situasi itu, permasalahan itu ataupun kekeliruan itu, asas yang pertama adalah letakkan kembali kepada siddiq. Kebenaran di dalam kehidupan. Barulah kita nampak jalan keluarnya. Ya. Kebenaran di dalam kehidupan. Saya yakin yang ramai dalam ini sedang berlatih ataupun sedang merungkai permasalahan kehidupan, yang mana kehidupan ini memang dimulakan dengan persoalan. Sebab apa dimulakan dengan persoalan? Sebab kehidupan ni baru pertama kali kita hidup. Tak tahulah kalau ada yang dalam ni 2 kali. Tak tahulah. Semua pertama kali. Kalau dia umur dia 40, maka 40 itu pertama kali bagi dia. Kalau umur dia 50 tu pertama kali bagi dia. Sukar untuk kita kaitkan dengan kehidupan orang lain, sukar untuk kita kaitkan dengan pengalaman orang lain, apatah pengalaman sendiri pun tak mampu kita gunakan ke depan. Kadang-kadang tak terguna pun tak terpakai. Sebab mungkin pengalaman kita pun belum tentunya jadi semua. Jadi kita mencari dan alhamdulillah bila kita mulakan dengan kebenaran, maka pencarian itu sebenarnya sudah berakhir sebab kita dah jumpa jawapannya adalah mencari kebenaran. Itu saja. Bila dah mencari kebenaran, apa next seterusnya? Bila kita faham tentang kebenaran, maka kita nak menghayati kebenaran itu dalam kehidupan. Maka datanglah perbincangan amanah. Menghayati kebenaran itu dari dalam, bukan dari luar. Kebenaran tadi, itu telah kita rungkaikan mencari kebenaran dengan nama Allah. Kemudian, bagaimana kita nak menghayati lagi kebenaran itu? Kita bawa pada perbincangan yang seterusnya, amanah. Nampak? Ya Puan Yusmah Yusof, kian terungkai. Alhamdulillah. Syukur. Barakallah fiikum. Saya harap semua yang mengikuti pengajian ini dengan niat yang ikhlas, niat yang jelas. Ikhlas ni maknanya yang jelas. Jelasnya apa? Ya Allah, aku nak belajar. Ya Allah, nak faham tentang kehidupan ini, yang mana kehidupan ini wajib difahami dengan kebenaran. Sekiranya niat dia benar, maka Allah akan bimbing dia kepada kebaikan. Sekiranya niat dia benar. Kalau sekadar niat ataupun tak niat pun, sekadar tak apalah nak dengar lah, ikut-ikut je lah. Ustaz Farid ni ikut je lah. Jangan ikut-ikut tuan-tuan. Jangan ikut-ikut. Tiada istilah ikut-ikut ataupun terikut-ikut. Terikut-ikut.
Kenapa ikut Ustaz Farid ni? Dah korang ikut, aku ikut-ikut lah. Tak ada. Setiap orang yang menonton atau mengikuti Pegangan Hakikat Kehidupannya, ada 200 lebih yang menonton ni, dan yang dah lama ni, pastikan niatnya benar, bukan sekadar nak ikut-ikut. Memang nak memahami Ustaz. Saya betul-betul nak menghayati. Dia kena ada macam tu, semangat gitu. Dia panggil azam, dia panggil. Saya menyampaikan pun bukan sekadar ikut-ikut nak sampaikan. Ada orang lain ceramah, kita pun nak ceramah. Orang naik live, kita pun nak live. Kadang-kadang macam tu, terikut-ikut trend. Wallahi, kita tidak ada terikut-ikut trend. Sebab malah kita mencari jalan macam mana nak sampaikan ni biar ramai lagi yang tahu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, biqudratillah. Tengok, Allah bantu. Dengan semakin lama semakin bertambah fasiliti, kecanggihan. Yang menonton pun makin. Kalau cuba rungkai, cuba renungkan balik. Dulu dari awal dengan saya, dengan fasiliti yang hanya itu saja, sekadarnya. Kemudian tengok hari ini berkembang, subhanallah. Alhamdulillah. Ini semua nikmat Allah Ta'ala atas niat yang kita jelas dalam nak melakukan satu perkara itu. Saya pun niat kena jelas, yang mendengar pun niat kena jelas. Saya menyampaikan pun kena jelas, yang mendengar pun kena jelas. Kalau keliru, tanya. Jadi antara malam ni juga saya akan open untuk pertanyaan. Tapi jangan, kalau saya tak terjawab tu jangan marah, sebab ni antara live yang subhanallah. Alhamdulillah saya wujudkan, saya suka begini, ada interaktif. 1000 lebih komen, subhanallah. 1000 lebih aktif, subhanallah. Tapi pastikan komen-komen yang bagus. Catat sekali nota yang ada. Boleh rungkaikan persoalan dan saya akan tengok dan saya akan follow tengok dan saya akan jawab malam ni. Sebab kita nak dia panggil apa? Murajaah, ulang kaji. Kita nak memahamkan sebab ilmu kebenaran, ilmu hakikat ni dia kena ulang. Contoh saya bagi tahu nama Allah, kalimah Allah. Kita sebut nama Allah ni dah berkali-kali dah kita sebut Allah, 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 Allah sebut. Tapi adakah sebutan itu benar-benar kita hayati sebutan itu? Sehingga datangnya satu kesedaran bahawa semuanya ini datang dari Allah. Sebab tu kena ulang kali, berkali-kali. Supaya biar masuk dalam hati. Apatah lagi pengajian kita pada malam ini berbincang soal Ainul Basirah. Mata yang halus. Basir itu sifat melihat. Mata yang bersandarkan kepada sifat melihatnya Allah. Maknanya mata yang tersembunyi. Kita tak nak tengok dengan mata kita yang terbatas ni. Tengok nampak benda saja. Kita tak mau tengok kebendaan. Kita nak belajar melihat di sebalik kebendaan. Itulah melihat hikmah kejadian. Nampak? Allah yang menghantar saya pada kuliah online. Ya, puan. Saya panggil nama Apple Eci lah ya. Perempuan, apa nama lupa lah saya. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Subhanallah. Tu dia Haji Mak Muda. Sekali type nama, habis semua dilingkan. Bagus. Alhamdulillah. Ya, Puan Siti Noh. Kupasan jelas. Subhanallah. Alhamdulillah. Haza mifali Rabbi. Ini semua kurniaan Allah SWT. Baik. Jadi sudah cuma mata Allah SWT. Niat nak tahu tentang kehidupan hakikat kebenaran. Ya Puan Fazilah. Antara yang lama juga kan. Mengikuti dari awal dulu. Macam-macam soalan tanya. Sekarang dah tak tersoal dah. Ustaz. Nak soal pun takut salah soalan. Siap. Jangan salah soalan. Salah soalan, salah jawapan. Kan kita dah belajar tentang bagaimana nak bertanya. Nak soal pun kena tahu dulu soalan. Sebelum nak soal, kena tahu dulu soalan. Adakah soalan yang relevan untuk ditanya? Sebab bila kita salah menyoal, dia akan jadi persoalan dan mempersoal. Dia tiada jawapan. Jangan soal benda kadang-kadang yang kita pun tak faham soalan kita. Tu. Sebab tu kadang-kadang yang kalau tengok dari awal tu, asyik kena cantai. Bila boleh datang masjid Kampung Gombak, Tuan Amiruddin. Tu dia Kampung Gombak dia. Tu. InsyaAllah boleh Tuan Amiruddin. PM saya. InsyaAllah. Balik ke Pulang, Seri Pulang ke Ganggang tu. Tempat unyang saya tu.
Tok Ompek tu, Haji Ahmad, Haji Yaakob tu. Tu. Kalau bagi Gombak, belah sana, kampung Gombak tu Haji Ahmad. Haji Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi, apabila kita jelas dalam kehidupan ni, ya Tuan Syarhan. Sebab kadang-kadang pertanyaan itu perlu mewakili diri seseorang itu yang menunjukkan keadaan diri dia. Kalau persoalan itu datang dari hati yang benar-benar nak mengetahui, maka soalan dia akan mendapatkan jawapan. Bukannya menimbulkan provokasi. Ingat. Kalau datangnya dari kesedaran, soalan dia nak bertanya itu atas kesedaran, itu hanya dia akan memberi manfaat dan natijah kepada orang lain juga. Tapi kalau soalan tu sekadar nak melontarkan ketidakpuasan, nak menyoal, malah nak mempersoal, dia akan menyebabkan timbulnya ketidakselesaan, provokasi lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puan Hayati, ia benar. Ia benar, nafikan ilmu bukan pada saya. Tiada ada ilmu pada Farid. Ilmu hanya ada pada Allah. Isbatkan. Betul. Jadi, ya alim, ya hadi, ya rasyid itu asma'ul husna. Bila kata kita dah faham tentang asma'ul husna itu, ingat makam asma'ul husna itu bukan makam lafaz sebut-sebut begitu ya. Kalau benar kita tahu ilmu itu dari Allah, maka ikuti dan hayati. Dan amalkan ilmu itu. Kalau betul ilmu itu dari Allah. Bila kita dah nampak dan jelas ini ilmu dari Allah. Jelas. Jadi amalkan, mesti perubahan. Puan Hayati bila kata dan nafikan ilmu itu pada manusia tidak ada, sudah pastilah diri kita ni mesti berubah. Sebab dari Allah kan. Dia bila tak berubah ni kalau terlihat lagi diri. Siapa yang masih melihat adanya diri, maka dia tidak ada apa-apa perubahan. Dia sebutlah nama-nama Allah tu. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Puan Hayati kan. Ramai tak orang sebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut tidak? Banyak kali tidak baca Bismillahirrahmanirrahim? Banyak kali Ustaz. Kenapa masih ada cemburu, dengki, khianat? Kenapa? Kenapa masih ada benci-benci? Kenapa? Kenapa masih tidak boleh rasa kasih sayang Allah? Nah, sedangkan dah sebut dah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia hanya sebut, tapi dia tidak benar-benar menyatakan, dia mengisbatkan dengan hati bahawa Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari Allah. Bila kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari Allah, sudah pasti tiada lagi perebutan kasih sayang, tiada lagi kebencian, tiada lagi sangkaan-sangkaan buruk, kecemburuan, iri hati, dengki, tak ada. Sebab tu bila sebut nama Allah itu, kata Ibrahim Abu Yazid Al-Bustami. Kita ulang kaji cerita Abu Yazid Al-Bustami. Anak murid dia apa? Ketika anak murid dia berkata, La ilaha illallah Allahu Akbar. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Dia kata apa? Ketika engkau sebut, engkau nak dimuliakan. Bukan nak memuliakan Allah. Ketika kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kita nak biar orang nampak kita ni, oh sebut di bibir mainan kalam Allah ni di bibir. Oh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rashid, Ya Barik, Ya Jamil. Oh, di bibir. Nanti orang pun tengok, oh dia ni ngapal Asmaul Husna ke mak ni. Dia ni 99 Asmaul Husna ni dalam tangan ni. Sedangkan hafalan itu bukannya dengan bermain di bibir, tetapi hafalan itu terzahir pada perbuatannya. Sebab tu hati-hati, sebab tu saya tekankan dalam pengajian ini, sepanjang saya, sebenarnya kita mengajar Asmaul Husna. Saya mengajar Asmaul Husna. Sebab bermula dengan Bismi Rabb kan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Allah. Bila nama Allah, tak ada dah nama Farid. Nama Farid dah tak ada dah. Yang ada situ hanya nama Allah. Asma', Alim, Zahir, Batin. Itu semua nama Allah yang terzahir. Nampak? Tapi tak adalah sampai kita hari ini. Saya tak naklah sampai dilihat, oh Ustaz, bermain di bibir itu. Tidak. Asmaul Husna itu bukan hanya bermain di bibir. Tidak bermain di bibir. Sebab kita tidak mahu kelihatan. Kelihatannya, wah ini hebat ni. Hebat ni dia ni. Hafal dari segi sebutan Asmaul Husna. Tapi dari segi implementation out.
Tak payah cerita yang bawah-bawah. Rahman Rahim dulu tengok. Orang yang benar-benar ada satu kali itu dia datanglah pengajar Asmaul Husna. Minta maaf saya sebut terang lah. Dia jumpa saya, dia cerita tentang Asmaul Husna lah, pengajar Asmaul Husna. Saya kata bagus. Saya nak tanya Ar-Rahman Ar-Rahim dulu. Ni kalau suami kahwin lagi, cemburu tak? Marah tak? Saya bagi tegur dia, zap. Tak, yelah kita berubah muka cakap. Dah. Macam mana kata Ar-Rahman Ar-Rahim tapi kalau masih ada diri? Ketika kita berani menyatakan nama-nama Allah, berani untuk binasa diri. Sebab ketika nama Allah telah dizahirkan, maka tenggelamlah nama makhluk sebenarnya. Mana ada kasih sayang makhluk? Yang ada kasih sayang Allah. Kalau yang ada kasih sayang Allah, kenapa ada perebutan? Ada orang berebut nafas. Soalan. Ada orang berebut nafas. Duduk sebelah-sebelah, duduk satu bilik, ada orang berebut nafas? Tak ada. Sebab apa tak ada orang berebut nafas? Sebab nafas bukan milik individu. Nafas tu milik umum, public property. Malah dia kata umum milik Allah. Bila kita kait dengan tiada campur tangan manusia, ada orang berebut. Mana ada orang berebut? Orang tak ada berebut nak bernafas. Tak ada lagi lah orang bergaduh sebab nafas. Kau jangan nafas kat sebelah. Nafas aku kurang tahu. Kehadiran engkau dalam hidup aku menyebabkan nafas aku berkurang. Tak ada lagi. Tak ada lagi orang pertikaikan pertambahan manusia dengan berkurangnya nafas. Tapi kenapa kehadiran orang yang dikaitkan dengan kasih sayang jadi pergaduhan? Sebab tak kaitkan dengan Allah lah. Sebut je nama Allah tapi tak kaitkan pun. Sebab tu kita dalam di sini kita benar-benar menghayati tentang hakikat. Bila kita ngaji bab Asmaul Husna, dia mesti ada pembuka dia. Pembuka pada Asmaul Husna itu adalah Iqra. Itu kata kuncinya. Kalau mengaji sebut nama Asmaul Husna tidak dimulakan dengan Iqra, dia belum mengaji. Tidak tuan-tuan. Sebab itu kita hanya jadi fitnah. Mengaji tentang Asmaul Husna tapi masih bergaduh. Sebut tak payah jauh. Sebut Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Bila sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa masih ada dalam hati ada iri, ada dengki? Kerana di dalam hatinya tidak terbuka lagi Ainul Basirah. Mata hati dia tidak terbuka. Mata basirah dia tidak terbuka. Itu dia. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini maknanya apabila kita menyatakan, bila kata kita menafikan makhluk, menyatakan kekuasaan Allah, sudah pasti kita akan lebih syadid, lebih kuat di dalam untuk mengamalkan. Tak ada lagi kita kekeliruan, tak ada lagi kita perbalahan, tak ada, semua dari Allah. Dia semua dari Allah, kenapa ada lagi persoalan? Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu dia tuan-tuan. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya pun kena marah. Puan Fazilah. Bagus tak? Tanya pun kena marah. Marah tu bukan marah kepada Puan Fazilah sebenarnya. Kita tak marah. Malah kita bukan marah tapi tegas. Sebab ada soalan-soalan yang kadang-kadang dia datang daripada kekeliruan yang boleh merosakkan iman. Jadi kita marah dulu keliru tu. Pom, kita bagi satu biji. Supaya faham. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, hati masih sakit, maknanya dia tidak lihat dengan hati. Kalau lihat dengan hati, hati tidak sakit. Kalau lihat dengan hati, hati tidak sakit. Sebab apabila kita melihat dengan hati, maknanya hati itu digunakan dengan sebaiknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bukan scan. Allah, kita tak ada nak scan-scan, tak reti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cuma nak bagi tahunya, bila kata ilmu itu kita sandarkan kepada Allah, maka ilham tu datang. Ilham itu datang. Bila kata ilham tu datang,
Bila ini namanya ilmu dari Allah. Dia kata dari Allah, Allah yang maha mengetahui, bukan saya. Bukan saya. Jadi kadang-kadang sebelum ditanya sudah dijawab. Makanya menjawab itu juga bersandar kepada yang alim, yang Allah yang maha mengetahui. Nampak? Sebab apa? Ni saya buka sikit. Cuba perhati mukadimah saya. Ada siapa perasan tak saya sebut baca surah apa? InsyaAllah setakat ni saya tak tinggallah mukadimah itu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nampak surah Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Dia bermula dengan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu ayat tu. Kemudian saya sambung. Saya terus ambil al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Maknanya mula-mula tu kita dah berserah dah. Kita dah surrender dengan Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menzahirkan, Allah yang maha menutupkan. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah. Ghaib wa syahadah. Huwa rahmanur rahim. Nah, nampak? Maka dengan itu, maka dengan itu, apabila tengok gambar gunung, di belakang tu ada gunung tu. Gunung ni pasak bumi, tuan. Pasak bumi antara ciptaan Allah Ta'ala yang kuat. Antara yang kuat itu adalah sebelum itu gunung bergoyang-goyang, bergerak-gerak. Kemudian Allah jadikan gunung. Maka diamlah kedudukan gunung itu. Tapi ketika diturunkan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Gunung yang besar diturunkan law anzalna hadzal Qur'an pecah, tuan. Khashi'a kerana takut, mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Nampak? Dan di sini juga ayat ini menyatakan bahawa kita telah menyerahkan bahawa makhluk lain tidak sanggup untuk membawa segala tanggungjawab melainkan manusia. Nah, jadi kita pula menyerahkan kembali kepada Allah. Sebab tu nama Allah tu jadi kata Ustaz boleh sekian, tidak. Wallahi saya tak tahu pun. Saya tak tahu. Jadi bila kata kita menyampaikan dengan kebenaran, maka sudah pasti yang datang itu dihantar. Sebab itu saya kata yang datang hari ini, yang mengikuti kelas pengajian online ini, benar-benar dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau benar niatnya lagi, dah datang, kemudian benarkan niatnya lagi, maka Allah akan bantu dapatkan jawapan. Sebab itu kadang-kadang soalan-soalan itu tidak sempat ditanya. Kadang-kadang banyak persoalan bila masuk dalam kelas ini, hilang persoalan tadi. Subhanallah. Nampak? Masya Allah. Nah, subhanallah. Penawarnya adalah Mak Umi. Tiada mudarat pada sakit Mak Umi. Mudarat hanya pada Allah. Kembalikan mudarat pada Allah SWT. InsyaAllah baca pada air. Bismillah. Selawat. Al-Fatihah. Baca. Tiada mudarat pada penyakit ini. Mudarat hanya pada Allah. Sembuhkan, tiupkan, minum. Bismillah. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Puan Rahayu Mak Yusof.
Setakat yang jumpa guru atau ustaz mengajar ilmu hakikat memang tegas, kalau tak tahan memang sentak dan sakit. Memang itu antara caranya. Yang sakit itu nafsu. Nafsu. Kenapa akhirnya kita tetap duduk? Sebab nafsu telah diterima, ditundukkan, dijinakkan. Maka hati yang akan ke depan. Ini yang kata Ainul Basirah ni. Mata basirah. Mata basirah ini yang kita nak ketengahkan, kita nak kedepankan. Nah, sebabnya sakit-sakit itu adalah kebendaan, keduniaan. Bila kita sebut tentang menghancurkan kebendaan, menghancurkan keduniaan, yang mana menyebabkan itu makanan kepada nafsu, dia akan sakitlah. Sebenarnya pengajian ini tidak menyakitkan. Pengajian ini malah menyihatkan. Tapi kerana sedang sakit, jadi sepatutnya yang tidak menyakitkan itu jadi sakit. Sebagai contoh, minum air. Minum air ini tuan-tuan tidak sakit. Air kan air. Tetapi ketika air diletakkan pada tangan yang ada luka, maka dia akan pedih. Berbeza dengan tangan yang tiada luka. Air yang sama. Kenapa tangan yang pedih itu? Kerana padanya ada luka, ada penyakit. Apabila penyakit itu tetapi tak nak kena dijirus dengan air, nak dibersihkan, maka sakit, disental. Sakit itu kerana kita dah direct contact dengan dunia. Kita dah terluka dengan dunia. Kita dah terluka dengan dunia. Sebab itu bila dengan nama Allah sakit. Bila kita sentap. Sebab tu dalam pengajian hakikat dan makrifat ini, kita olah pengalihan bahasa itu dengan kalam yang pergi kepada, apatah lagi khusus pada hakikat kehidupan. Kita sebut contoh ya, contoh. Bila kata dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Okey, ini kalamullah. Kemudian bila kita nak keluarkan tadabbur dia ataupun kita nak jadikan dia perbincangan hakikat, maka kita mengatakan bahawa hajat kita tiada pada makhluk. Yang kita berharap kepada suami, berharap pada isteri itu kenapa? Nampak? Perbahasan dia berubah. Bila berubah, orang yang dah selama ini dia berharap dan tak dapat pula tu, dah luka. Bila kita kata jangan berharap dengan makhluk, dia kesakit. Dia dengar dia sakit. Alah dia ni, dia mula kah? Dia bentak-bentak. Sedangkan Allah dah kata dah. Allahu samad, Allahu samad, Allahu samad. Tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dah kata dah sembah Allah, minta tolong dengan Allah. Tapi di saat kita ni dah dibiasakan apa-apa hajat nampak makhluk dulu, apa-apa hajat nampak benda dulu, kemudian kita terluka dengan kebendaan itu. Bila kita sampaikan kembali kebenaran, bila kita sampaikan kembali kekuasaan Allah, dia sakit. Kerana dia sedang luka. Tu je. Mana-mana, sebab tu saya pernah tanya dalam satu kenyataan, siapa yang pernah kecewa dengan dunia? Mana anda telah kena penyakit dunia. Siapa yang pernah kecewa, melalui kekecewaan, percayalah anda pernah dilukakan. Dan mahu tidak mahu, untuk kembalikan luka itu supaya dia sembuh, dia kena dibersihkan dengan air ataupun ilmu akidah. Tapi pedihlah, sakit. Sekarang kenapa dia tak sakit? Okey dia, sebab dah sihat. Alhamdulillah. Malah nak kena sentap lagi. Lagi-lagi ustaz, seronok pula kena sentap. Seronoknya. Memang terasa. Itu baguslah. Bila hati dah mula sentap dengan pesanan-pesanan, maka cepatlah dia berubah. Mana hati itu sihat. Dulu, bila kita kata saja buat tak tahu, siap marah lagi. Kita nak cerita kebenaran, dia pergi marah. Kalau saya depan-depan jumpa orang marah ni, siap. Saya nak tanya, apa sebab marah? Contohlah, walaupun memang itulah kebenarannya pun, hakikatnya dia akan dapat tentangan, orang tak suka. Orang tak suka cerita kebenaran ni. Kalau boleh, sokonglah sikit perasaan. Kalau ya pun ustaz, kita janganlah tegar. Bagi can lah kat kita orang perempuan ini. Orang lelaki, dia suka bagi muka dengan perasaan. Rupanya sepanjang dia hidup ni, dia ikut perasaan dia. Hati dah lama terhimpit. Contoh hati, bab ni, kita cerita basirah ni. Sambil tu kita masuk dalam bab ni sikit. Sebab cerita ni, sementara ilham ni sampai ni kan, lupa. Pada begini tuan-tuan, sebenarnya Muhammad Allah SWT. Begitu cerita basirah ni,
Bila cerita basirah ni, ainul basirah, mata basirah ni, dia sakit-sakit ni siap cerita ni basirah ni. Nah sakit-sakit dia apa cerita sakit-sakit ni? Sebab dia ainul basirah ni basirah ni maknanya mata halus. Basar ni melihat. Sifat ni sifat melihat, dia bukan mata. Jadi okey, baik. Sekarang ni makna bila kita sifat melihat, maknanya mata ni sebagai kias. Makna sifat melihat pada hati. Dia panggil mata hati. Baik, jadi basirah ni dia merujuk pada jiwa. Baik, sekarang ni yang sakit tu kerana sepatutnya susunannya begini ya. Susunannya nombor 1 kena jiwa. Nombor 2 kena akal. Nombor 3 itu barulah pergi kepada nafsu. Perasaan pun ada, nafsu tetap ada. Tapi dia akan jadi nombor 3. Dan nombor 4 dia akan jadi af'al. Ini susunan yang benar. Jiwa, iman. Akal, hukum. Nafsu akan jadi tenang. Iman ni bukan lagi tenang dah, lebih pada tenang dah. Jelas. Iman ni syadid. Dia tetap. Saya nak bagi jawapan yang sakit-sakit ni, dengar. Perhati baik-baik. Kenapa sakit? Kenapa sakit? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebab begini. Dia mata hati, dia firasat itu mata hati, benar. Adapun saya lebih suka pada mata hati. Jiwa, terus pada perbincangan jiwa, kolbu, kolbu. Dulu saya selalu cakap kalau ustaz ni jiran sebelah rumah mau naik tembok sampai ke langit cakap ikut sedap. Oh, sebab yang dengar itu nafsu yang kata ikut sedap. Sebab benda tak biasa dengar kan. Yang selama hari ni kita duk layan nafsu cakap. Nafsu cakap lagi dahsyat. Lagi dia tak ingat orang. Bawa ada harta sikit dah pandang orang lain hina. Itu nafsu. Bawa ada pengalaman sikit dah nampak orang lain bodoh. Baru ada pengalaman sikit dah nampak orang lain bodoh. Baru berumur sikit dah nampak orang lain tak matang. Ni budak-budak lagi ni. Ni setahun jagung ni. Nampak? Nafsu lagi teruk. Nah, dia kalau downkan orang, kau dia bagi. Dia tak heran. Dia tak kira siapa. Kalau nafsu ni lagilah. Dia kalau cakap kebenaran jiwa, dia ingat Allah. Dia nak menegakkan Allah. Dia tak nak mendownkan siapa-siapa. Tapi kerana kata-kata itu kata-kata yang tegas dan jelas kepada hakikat, maka orang yang ada nafsu ni akan terkena. Pum. Sebab selama ini dia duduk dengan diri dia. Tiba-tiba datang orang yang tak iktiraf diri dia. Takkan dia marah. Sesuka hati dia cakap. Dia tak kenal aku orang siapa. Nampak? Sebab dia duduk pada diri. Datang hakikat nak cantas diri. Bergaduh lah. Tapi kalau orang nafsu, dia merendahkan orang. Hati-hati. Baru ada, macam saya cakap tadi lah, baru ada harta lebih sikit, dah pandang orang lain tak ada harta, hina. Baru dapat suami loving sikit, dah mula nampak orang lain yang kahwin dua, tak pandai jaga. Tengok ai. Itulah kau tak pandai jaga lelaki. Tengok aku setia dengan lelaki yang ada 20 tahun tau kahwin, kita orang setia. Terus nampak orang yang kahwin lagi tu tak pandai jaga lelaki. Satu. Kedua, tengok orang yang kahwin lagi, kalau dia tak ada jadi nombor 2, terus cakap perampas. Tengok mana lagi jahat mulut. Yang jahat mulut nafsu. Datang sekarang ni buku temu ruas. Nafsu lawan dengan kebenaran.
Bila kita kata kebenaran, kita akan lawan dengan nafsu tu. Dulu nafsu lah cakap bukan-bukan. Ustaz ni memang ustaz je, kuat nafsu ni. Kahwin banyak. Tengok nafsu cakap tu. Jahat kan nafsu ni. Dia pantang tengok je. Orang agama yang tak boleh pakai, tengoklah. Duk cerai-ceraikan bini. Memang orang agama tak boleh pakai, tengok. Ada orang kebenaran cakap macam tu? Mana ada orang kebenaran berani nak cakap macam tu? Saya pun tak ada ulas-ulas lah nak pasal tu. Kita lagi berlapik nak bercakap lagi ada. Sebab Nabi kata apa? Au liyasmut, diam. Falyakul khair au liyasmut. Berkata baik atau diam. Nampak? Ini dah tengok sekarang. Pantang silap sikit, down. Kena. Orang nafsu. Pantang ada kahwin lebih sikit, bernafsu. Pantang cerai sikit, tak guna. Asal ustaz sikit, penunggang agama. Nampak tidak? Sekarang ni orang kebenaran ke? Mana lagi jahat mulut cakap? Nafsu. Lagi-lagi kalau yang jenis kuat makan, syahratul ta'am. Syahratul ta'am ni hati-hati. Orang yang kuat makan ni, tengok mulut dia macam mana. Hati-hati. Saya cakap ni berdasarkan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali Ta'ala ada penyakit-penyakit hati ni. Antaranya adalah syahratul ta'am. Suka pada makan, tengok mulut. Dia punya laser. Ya Rab. Tak sedap lah kedai ni. Kedai tu sedap lah. Ini tawar lah. Dia punya komen. Ya Rabbi. Nampak tak? Nampak? Ahmad ni sepuh. Tuan Mak Bob kita. Nampak? Sekarang ni, banyak yang menyakitkan itu nafsu. Nafsu yang buat orang sakit hati banyak. Peli-peli. Tengok cerita yang apa, saya tak tengok pun, dua orang post mencintai 7 hari. Itu dialog nafsu semua tu. Tak ada orang nak marah. Ya Allah. Berkata ikut nafsu. Nafsu ni ikut keadaan, kebendaan. Nampak? Ya Allah. Tak tahulah nak cakap macam mana. Punya geram dia kadang-kadang tu. Iya, orang yang kuat makan ni, dia akan membuatkan mulut dia tidak berlesen tau. Kuat makan. Dia ada syahratul ta'am dia panggil. Nak kena lawan nafsu sungguh-sungguh, dia kena berdepan dengan kebenaran. Sebab tu Pak kata Puan Fazilah ni, kalaulah jiran anda ustaz sebelah ni, kena pancung kau-kau. Nampak? Jadi nafsu yang bertemu dengan kebenaran. Bila kebenaran, bila orang yang menampakkan diri dia, orang yang bawa kebenaran, dia akan cantai diri. Sebab tu dia kata, cakap ni, suka makan puji, sunnah, bukan puji. Kata Alhamdulillah, sedap, sunnah tu Puan Ilyas. Benda makanan yang sedap, sunnah. Nabi puji, sedap. Tapi kalau tak sedap, diam. Dia suka makan ni, dia gini, puasa satu bab, maksudnya adalah, kita menundukkan nafsu itu. Dengan puasa boleh menundukkan nafsu. Boleh. Tapi ingat, ada puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, Puan Sanal hadis. Nabi kata apa? Kebanyakan bila kata puasa saja, mesti akan ada mengatakan, hadis Nabi kita akan ingatkan balik, berapa ramai hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maknanya, belum tentu orang yang kuat puasa itu mampu menundukkan nafsu dia. Bukti, time Ramadan. Time Ramadan puasa kan. Tapi sakit hati, dengki hati, cemburu, dengki semua tu ada lagi tak? Ada. Dah, apa guna puasa? Apa guna puasa kalau masih lagi bergaduh? Nampak? Berapa lama puasa, tapi masih lagi ada iri, dengki, tengok orang tak puas hati, jealous sana, jealous sini. Maknanya dia mengikutkan kehendak diri tu. Bila orang kuat makan ni, maksudnya dia boleh buat apa saja, tu maksud dia. Syahratul ta'am ni, dia boleh menentukan apa yang dia nak. Aku nak makan ni, aku nak makan ni, aku nak makan ni. Dia nampak keakuan dia menebal. Bila menebal keakuan, dia boleh buat apa yang dia nak lah. Kan bab makan ni kan tak ada siapa boleh halang. Nampak? Sebab itu kata puasa zahir batin tu kemuncak pada puasa yang tinggi itu adalah hati kita ini menahan daripada keduniaan.
Itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Puasa khawasul khawas. Nampak? Baik, apa balik tadi tentang sakit tadi? Itulah. Saya nak jawab. Tadi tu nafsu. Okey, baik. Sekarang ni cuba tengok af'al tenang, perbuatan af'al dia akan jadi perbuatan baik, hasanah. Bila iman ni tetap, hukum ni dia akan menggunakan hukum, menundukkan nafsu. Bila nafsu yang ditundukkan dengan hukum halal dan haram, maka nafsu ni akan mutmainnah. Maka bila tenang baru perbuatan jadi baik. Baik, nampak? Ini susunan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi terima kasih yang baru masuk. Benar Tuan Azman kami. Ahlan jemput yang sahabat-sahabat kita yang baru masuk tu ya. Kita tengah bincang, kita tengah syarah tentang hakikat kehidupan. Baik. Jadi sekarang ni yang jadi sakit tu duduk ke mana? Apabila dia terbalik. Ni yang jadi sakit. Yang kata sakit hati. Sebab kita nak bincang tentang ainul basirah ni. Sebab dia dalam bab tabligh, itu apabila terzahirnya ainul basirah, maka barulah dia mata hati dia, halus tu, mata tersembunyi dia tu, halus, mata halus dia, akan menguasai semuanya, akan memandu dia dengan kebenaran. Itu dia mata halus. Baik. Jadi, yang pertama, dia akan jadi nafsu. Ini nombor satu, nafsu. Yang kedua, akal. Akal tetap jadi nombor dua. Yang ketiga baru hati. Yang keempat, perbuatan tetap yang terakhir. Baik, cuba tengok. Sekarang ni bila nafsu, akal menekan hati. Ni hati jadi sakit. Kat sini jadi sakit. Bila sakit, perbuatannya akan perbuatan yang buruk. Nampak? Sekarang ni, kalau susunan dia, bila dia mulakan dengan nafsu, akal, hati, perbuatan. Inilah yang menyebabkan hati sakit kerana hati terhimpit. Hati ini dia terhimpit di nombor 3 jadinya. Sebab yang dikedepankan itu nafsu. Apa dia? Tentang diri. Nampak keakuan. Bila keakuan itu menebal, keakuan ini menebal diri ni kerana dia menampakkan diri dia keakuan. Ni keakuan ni. Keakuan. Ini kata nafsu tadi. Sebetulnya nafsu ni lebih jahat mulut dia. Sebab bila keakuan, dia akan letakkan kepada kedudukan. Kebendaan. Pengalaman. Pengalaman tu kedudukan lah. Kita boleh. Nampak? Jadi dia punya kedudukan, kebendaan, pengalaman. Ini yang membawa pada keakuan-keakuan ni. Dia akan lihat ini. Ini yang diletakkan ke depan. Maka ini semua ini yang zahir. Sedangkan mata hati tidak melihat perkara ini. Nampak? Jin ni dia ganggu dekat mana? Kena tahu dulu. Jin ni dia mengganggu akal. Akal dia tidak waras. Malah nafsu. Syaitan, jin dan semua ini dia duduk dekat mana? Dekat nafsu ni. Dia mesti ada benda-benda yang selama ini, sebelum ini dia duduk. Dia mungkin orang yang ni antara kedudukan ke, orang yang mengutamakan kebendaan ke, ataupun orang yang ada sangkaan ke. Dia akan duduklah kat benda-benda ni. Bila dia boleh mengganggu kita, nafsu dikuasai, akal kita tidak waras, barulah hati kita berbolak balik. Ini yang jadi sakit hati ni. Nampak? Sangka je, sebab nafsu ke depan. Di sinilah akal, sepatutnya akal ni memikirkan kekuasaan Allah. Akal ni digunakan untuk
menilai hukum, mana yang haram, mana yang halal, akal kan. Tetapi tidak berguna begitu kerana dia sibuk memikirkan keadaan. Inilah jadi sangkaan ni, sangkaan. Sebab akal ni telah dikuasai oleh kebenaran. Jadi hati apa jadi hati? Hati ni jadi terhimpitlah, hati jadi sakit. Nah, nampak? Sebab itu apabila dibesarkan dengan nafsu, kedudukan, dia memulakan ruang-ruang untuk diganggu oleh iblis. Iblis dia ganggukan nafsu lah, dia akan tunggang nafsu. Sebab itu nafsu ini yang perlu ditundukkan. Nampak? Ya, Tuan Daud Jamaluddin, dia akan membuatkan dia buatkan hati ni sakit, dia akan jadi was-was lah. Jadi hati ni akan jadi ragu. Sebab apa hati ni jadi ragu? Kerana sangkaan dia. Ini mesti ada apa-apa ni, akal dia. Sebab nafsu telah menguasai. Ya, Nur Edi, faham? Alhamdulillah, khair. Jadi orang yang sakit hati ubatnya apa? Ni sekarang ni kena tahu dulu kedudukan sakit hati. Ya, Tuan Bob, tulisan macam dok lah. Amin. Dok terjiwa kan? Amin. Baik. Jadi maknanya sekarang, kalau kita lihat, jadi sekarang ni kalau kita lihat, tahu dulu kenapa boleh jadi sakit dulu. Apa penyebab sakit? Yang menyebabkan hati itu sakit ini, kita sedang bincang tentang apa ni? Sedang jemaah mata Allah SWT. Kita sedang membincang bagaimana nak hati ini, bahasa mudahnya adalah celik lah, nampak, melihat. Hati ini basirah, jernih, jelas. Hati ini dia nak jelas. Okay, bila nak jelas, sekarang ni hati ni tadi tertutup oleh ni hati. Dia tertutup oleh akal dia. Dia tertutup oleh nafsu dia. Ni jadi isu ni. Jadi hati ni jadi kecil. Itulah panggil kecil hati ni. Sebab yang besar nafsu besar. Akal bila nafsu besar, bila nafsu ni besar, jadi akal dikuasai lah. Nafsu ni akan menguasai akal, hati dia akan jadi ragu. Keraguan akan ada di situ. Nampak? Okay, lintasan hati ni, sebab itu dalam pengubatan, even agama tu sendiri asyifa, agama tu sendiri, Al-Quran tu sendiri wahuwa syifa. Al-Quran tu kan kebenaran. Al-Quran begini. Sekarang ni bila kata hati ni sakit, apa makna hati sakit? Apa makna hati sakit? Hati sakit kerana hati itu sakit. Apa ciri hati yang sakit ini? Dia ada ragu. Ni hati sakit. Kenapa ada ragu? Bagaimana wujud keraguan? Kerana hati ini telah dikuasai oleh sangkaan. Sangkaan ni, dari mana datang sangkaan ini? Sangkaan ini datang dari nafsu, kebendaan. Jadi itu dinamakan sakit. Mana hati ni tidak boleh berfungsi dengan baik, dia tak ada peranan. Okey, sekarang ni nak hilangkan ragu ni, supaya nak hilangkan ragu, pertama sekali kebenaran. Kebenaran ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang panggil ruqyah. Sebenarnya apabila kita duk fokus kepada ilmu kebenaran, insya-Allah lari dah benda-benda tu. Cuma kadang-kadang orang tak nak mengaji. Dia tak nak. Dia nak pergi berubat, pergi berubat, pergi ngamal-ngamal. Betul lah tu. Tapi nak ceritanya, apabila dia kembali kepada Al-Quran, kembalikan kepada Al-Quran. Yang ni Al-Quran tu kebenaran. Al-Quran cerita tentang apa? Akhlak.
Al-Quran cerita tentang akhlak. Sebab tu akhlak Nabi itu khuluqul Quran. Nabi itu khuluqul Quran. Akhlak yang bergerak. Jadi akhlak ni cerita tentang apa? Kehidupan. Sebab itu bila kita fokuskan kepada kehidupan, sebenarnya nak menghilangkan keraguan. Kan ceritakan balik tentang kehidupan, kita cerita balik tentang asas akidah balik. Asas akidah saya ceritakan balik. Malah bukan asas akidah, kita ceritakan balik apa salah laku yang biasa kita sebut yang mana mengikut sangkaan. Kita mengatakan dalam kehidupan mengikut sangkaan. Persoalan-persoalan kita banyak kepada kebendaan. Contoh kebendaan. Apa? Kasih sayang. Kebendaan. Cerita apa? Kekayaan. Dia cerita bab kebendaan. Cerita apa? Rezeki. Pun kebendaan. Macam mana hati tak sakit? Nah, rezeki je duit. Kaya je harta. Kasih sayang je cemburu. Takut suami kahwin lagi. Takut lepas tu suami pula duk belai isteri. Nampak suami isteri. Ini je. Ini tak payah jin, tak payah iblis pun dah kalah dah. Tak payah hantar iblis. Iblis senyum. Selesai dah. Nah, sebab itu pergaduhan itu bukannya sewenang-wenang dengan kena sampuk ke apa. Tak. Perangai sendiri. Perangai sendiri. Nampak tidak? Rajin mengaji ni Puan Zainab bukan sebut Al-Quran. Sebab ayat kursi, ayatul kursi itu iblis saja. Ni macam malam ni rajin mengaji ni, dengar, cari kebenaran. Oh macam ni kasih sayang. Oh kasih sayang itu bukan saya je ustaz. Bukan. Habis tu kasih sayang siapa? Kasih sayang tu Allah, sifat Allah. Oh sifat Allah. Habis tu saya ni apa? Oh saya ini menterjemahkan kasih sayang Allah. Oh jadi yang tidak boleh diduakan itu apa ustaz? Itu kasih sayang Allah. Oh, manusia boleh diduakan. Boleh 4, bukan 2, 4. Oh, lapanglah hati dengar ini. Tak boleh. Marah. Apa ni cerita-cerita buat apa ni? Sebab apa? Dia dah pergi pada kebendaan. Sangkaan, asas akidah tidak jelas. Keraguan ada dalam hidup. Kehidupan tidak berteraskan akhlak, tidak berteraskan Al-Quran. Inilah dia sakit. Inilah dia sakit hati. Jadi nak rungkaikan sakit hati ni, nak rungkaikan sakit hati ni, Ainul Basirah ni panjang. Kena cerita kebenaran, kena kupas balik Al-Quran, kena cerita balik tentang akhlak, kita kena cerita balik kehidupan, kena buang keraguan, kena tengok balik asas akidah, kena buang balik sangkaan, kebendaan-kebendaan ini mesti dihancurkan, barulah sihat. Nafikan, kembalikan kaya ini kepada sifat. Kembalikan balik kepada sifat asal. Mana sifat kembali kepada nama. Nama kembali kepada yang hak. Al-haq itu kembali kepada Allah. Bila dari Allah balik, dia turun balik. Bila Allah pergi kepada hak Allah. Bila hak Allah, tunaikan balik. La syarikalah. Bila la syarikalah, maknanya apa? Mula faham tentang ikhlas. Yang mana menafikan makhluk, jangan buat sebab makhluk.
Maka datanglah pengajian Iqra. Ini habis saya kita mula rungkai daripada awal ni. Nampak? Nampak tidak? Nampak? Kita kait nampak? Dia berkait, berantai tengok. Bila cara tadi, dia kata bagaimana nak hidupkan ainul basirah, bagaimana kembali kepada fitrah. Bukan lumrah. Fitrah dengan lumrah dua perkara berbeza. Ada orang dia sebut fitrah, lumrah manusia ini, yang mana satu nak sebut? Nak fitrah ke lumrah? Fitrah lah, lumrah lah. Fitrah itu kembali kepada suci Allah. Ini fitrah. Ini kembali kepada fitrah. Okay, sekarang nak keluar daripada belitan nafsu itu, belitan kebendaan, keluar daripada kebendaan. Ada isu kat sini. Ada isu kan? Ada isu. Isu-isu ni. Ni. Banyak lagi ni. Okay, sekarang isu apa? Kasih sayang. Keluar daripada kasih sayang ini. Jangan tengok lagi kebendaan. Bukan sebab suami. Bukan sebab isteri. Dia jangan Tuan Akram, dia kalau ditanya begitu memang tidak jelas. Sekarang cuba lihat pengajian ini. Kalau pergi begitu, Tuhan bagi zat Allah itu ismul azim, lafzul jalalah, yang mana pergi kepada kemuncak segala-galanya. Jadi bila kata nama itu pada perbuatannya, af'al macam ni. Bila kata kasih sayang itu, bila kita lakukan dia, menyayanginya, itu mewakili af'al Allah. Ni makam kebendaan ni sepatutnya di sini dia makam af'al ni perbuatan, sepatutnya perbuatan lah. Ni perbuatan, makam perbuatan Jadi terima kasih Puan Bintu Ali. Ya, memang saya dah pesan, jangan lari topik, salin apa nota yang kita tengah bincang, borak nanti. Betul tu. Baik, fitrah. Okay, perbuatan tu af'al. Perbuatan kasih sayang, kekayaan, rezeki itu penterjemahan af'al. Perbuatan yang mewakili juga daripada Allah. Adapun manusia menyatakan perbuatan itu dengan perbuatan mahmudah, yang terpuji. Itu af'al. Membawa kasih sayang. Dia panggil menyayangi isteri, menyayangi suami. Dengan mata hati yang jelas, membuat suatu perkara itu dengan af'al. Perbuatan yang didasari dengan mahmudah. Baik, jadi sekarang ini cuba lihat. Bila kata kita nak kembalikan balik kepada sifat, itu tadi Tuan Akram tanya tadi. Sifat dan asma' inilah asma'. Asma' ni, dia al-haq ni, dia balik kepada contoh. Bila kata kembali kepada Allah, ni Allah ni lafzul jalalah. Sebab dia memegang huwa. Itu memegang seluruh sifat dan asma'. Sebab kalau tidak dikembalikan kepada Allah, dia akan kembali kepada makhluk balik. Sebab tu, contoh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila kata Ar-Rahman Ar-Rahim, dia bermula dengan Allah. Sekiranya lafzul jalalah ini tidak ada, tidak di-highlightkan, maka dia akan pergi kepada makhluk. Sebab tu dia kelilingnya itu dipanggil Ismul Azim. Kerana dia menguasai semua nama ini. Ar-Rahman itu kembali Allah. Ar-Rahim kembali kepada Allah. Nampak? Baik. Ini Tuan Ilyas ni tengah nak perbetulkan niat lah ni. Inilah caranya, maknanya niat ni tujuan. Niat itu tujuan. Sekarang ni kan tujuan ni kasih sayang, ni kata nak niat kekayaan, ni perbuatan kita. Sekarang ni kita nak perbetulkan supaya mata hati kita ni jelas. Tidak lagi berbolak-balik. Maka kita kena faham, kembalikan kepada sifat yang mana sifat asma' Rahman, kembali kepada asma'nya,
kembali kepada yang hak, kembali kepada Allah. Jelas. Itu maknanya, itulah perjalanan dia, nak macam mana lagi. Sebab tu dia panggil hamba Allah. Hamba, tak nampak. Hamba Allah. Ada Allah di sini kan? Bila kata hamba Allah, dia turun balik la syarikalah. Itu yang saya kaitkan dengan surah Al-Hasr tu. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Maka di sini hamba itu pembawa segala kenyataan atau sifat-sifat milik Allah. Memang zat dan sifat tidak berpisah. Sekarang ni Allah tu namanya. Ini apa? Ismul Azim. Ismul Azim kan? Ni ulama syarahkan Wallah Allah Ismul Azim. Ada tanda nama? Ya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Allah mempunyai 99 nama-namanya. Yang mana kita baca tadi? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ni dipanggil apa ini? Huwar rahmanur rahim. Ini Ismul Azim. Ini sama. Ini Ismullah, kembali kepada Allah. Nama-nama Allah. Allah Rahman Rahim. Nama Allah juga. Baik. Sifat. Dalam nama ada sifat yang menyatakan sifatnya itu tidak terpisah. Namanya Rahman Rahim, maka sifatnya juga Rahman. Sifatnya sama dengan nama. Nampak? Bonda Puan Kamaria, innalillahi wa inna raji'un. Semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan solehah, dimasukkan syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Khair. Baik. Jadi sekarang ni jangan tanyakan persoalan perlukan sembahan kita, tidak. Sekarang ni kita yang kena sembah Allah itu perbuatan suruhan. Perlu tak perlu jangan tanya. Tuhan perlukan saya tak? Jangan tanya saya perlukan tidak. Sekarang ni kita yang perlukan Allah. Kita yang perlu sembah Allah, Puan Rahayu. Manusia yang perlu sembah Allah. Jangan tanya lagi Allah perlu tak disembah. Jangan. Soalan tu tidak patut wujud. Jangan tanya soalan tentang Allah yang berkaitan dengan makhluk ini. Tidak berhajat. Memang Allah tidak berhajat pada makhluk. Tapi segalanya itu. Segalanya itu. Segalanya itu, kalau Allah tidak perlukan semuanya, memang tidak perlukan. Jadi kata sembah, kita yang perlu sembah Allah. Kita kembalikan soalan itu pada kita. Kita yang kena sembah Allah. Jangan kata Allah perlu tak sembahan saya. Tak, yang kita yang wajib sembah Allah. Dah, selesai. Baik. Jadi kata tadi, kan tadi Iqra tadi yang Tuan Ilyas fokus kat sini. Bismi Rabb ini kan kita pengajiannya Bismi Rabb ini kan bismillah. Bacalah. Sebab tu tadi menafikan makhluk. Itu kan la syarikalah, dah hamba Allah.
La syarikalah. La syarikalah, tidak menyekutukan, itu maknanya perbincangan tentang ikhlas. Bila perbincangan tentang ikhlas, menafikan makhluk. Makhluk tiada sebenarnya dalam konteks kita menyatakan af'al tadi. Contoh, kita nak menyayangi. Menyayangi itu datang dari sifat siapa? Ni Tuan Ilyas. Ada tak nak menyayangi seorang perempuan? Ke dah kahwin ke belum? Dah ada isteri? Nak ada isteri? Ketika Tuan Ilyas menyayangi isteri ini asalnya dari mana sifat menyayangi ini? Perbuatan menyayangi dan sifat ini datang dari mana? Dia mesti ada sifat dia. Itulah dikaitkan sifat dengan asma, yang mana dimulakan dengan menafikan dengan bismillah. Ni nama Allah ni, semua ni nama Allah. Jadi jangan buat sebab nak tackle hati isteri. Ini nak sayang isteri sebab takut isteri mengajuk. Sayang je. Biarlah dia nak mengajuk ke, nak buat muka jeruk ke, nak muncung 14 tingkat ke, lantak dia lah. Dia tak sayang, dia punya pasal. Dia akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak sayang suami kamu? Sebab bukankah cinta itu mesti berbalas? Jawablah dengan Allah nanti. Nampak? Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, bila kata hamba Allah suruhan, dia melakukan seluruhnya. Maka di sini hamba Allah, hamba yang menyayangi. Hamba yang wajib menyayangi makhluk-makhluknya. Isteri ini makhluk Tuhan, makhluk Allah. Tuan Ilyas wajib menyayangi isteri tanpa ada sebarang syarat. Inilah mata hati. Ini dah nak sayang sebab takut isteri mengajuk. Kena sayang, kena bagi kata-kata manis, kata pujangga. Itu nafsu. Sama juga dengan isteri. Jadi cakap dekat isteri, yang abang sayang kamu sungguh-sungguh. Ingat, apa berlaku, kamu buat apa perangai, abang tetap sayang kamu. Kerana apa? Kerana abang membawa sifat kasih sayang Allah. Itu nama basirah. Jangan lagi guna ayat-ayat manis, ayat-ayat pujangga, lara itu tak kena, tak tepat itu. Kita kena jaga hati isteri. Mana boleh jaga hati isteri? Hati isteri Allah jaga. Hati Allah jaga. Itu dia. Jadi asma Allah, bila asma Allah itulah bismillah. Inilah pengajian Iqra. Iqra bismillah. Berkenaan dengan ada soalan tadi tuan, ada puan cakap, adik apa zat dengan sifat tadi? Jangan ditanya zat dengan sifat itu. Zat ni benda yang wujud tanpa ada permulaan. Itu zat. Contoh, saya kena tulis juga. Mudah-mudahan yang mendengar faham insya-Allah, Ya benar Tuan Ilyas. Buat baik bukan perlu pengasahan siapa-siapa dan tidak perlu disahkan oleh siapa-siapa. Ini betul. Ya benar. Jadi tak perlu nak buktikan kat siapa. Nak buktikan supaya dia tahu kita sayang dia. Tak payah. Sekarang Allah yang tahu kita sayang isteri kita. Sayang. Nampak? Itu. Kalau nak jelas lagi kasih sayang itu, kahwin lagi. Tunjukkan lagi kasih sayang itu. Abang nak tunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala, abang kahwin lagi. Buat. Agak-agak tak mampu, satu cukup. Sudah. Nanti sekarang duk sibuk menjaga perasaan manusia je. Sibuk kahwin dua dah huru-hara dah. Tak tahu nak jaga siapa. Jaga Allah je lah. Allah kata satu je lah kamu. Nanti kan nampak manusia. Nampak manusia. Jadi sekarang ni zat. Zat ini contoh manis. Ini sifat. Sifat kan? Manis sifat. Ini saya bagi tamsil dulu ya. Nanti saya cerita kat Asma' nanti. Asma' Husna nanti. Sebab saya tak nak cerita tu nanti salah faham. Hati-hati kan, bukan sebab salah faham, salah sebut. Kan kita cerita lain, dia sebut lain. Tu bahaya. Baik saya bagi tamsil macam ni.
Puan Syifa Razi first time, ahlan wa sahlan, insya-Allah. Terima kasih. Kalau dia dah hilang sayang dan buang isteri macam mana, itu dia je pasal lah, Puan Asyik. Puan Asyik, dia buang isteri, hilang kasih sayang. Mana Allah tak reda atas dia lah. Dia akan dipertanggungjawabkan. Dia panggil pengkhianatan kasih sayang. Orang yang menjaga kasih sayang dengan menjaga Allah, dia takkan berlaku kerja-kerja macam tu. Tak ada nak buang isteri lah, zalim lah, apa ke, tak ada. Allah sayang kita, Allah ada buang kita tak? Ada tak? Mana ada? Kita je buang Allah Ta'ala. Susah baru cari Allah. Tu dia. Baik. Ini cerita dia. Ada soalan tentang sifat. Okey. Sifat manis. Zat kat mana? Mana dia panggil zat? Zat ini adalah formula di dalam manis ni. Yang mana molekul-molekul. Contoh lebih tepat zat ni, air. Sifat dia, air ni sifat. Ada sifat tak? Sifat dia apa? Katalah sifatnya air kosong ni, jernih, lembut. Okay, zat air ni adalah H2O. Boleh nampak? Boleh nampak tak H2O ni? Tak boleh. Nampak air je kan? Nampak zat? Jangan tanya ni. Sebab nanti kalau minta, Ustaz, H ni macam mana bentuk H? Tu macam mana? O macam mana? Tak payah. Gila nanti kan. Cerita berair je. Air ni sifatnya lembut, memenuhi ruang. Okey, jadi dia sejuk. Boleh, itu sifat lah tu. Jadi dia tidak terpisah. H2O ni ada di dalam air dan dia dah menguasai air. Tapi kita tak boleh nampak H2O. Oksigen, udara. Apa sifat dia? Sifat udara ada sifat sejuk, bolehlah tak sejuk. Atau oksigen, O2. O2 ni kan? O2 bawah pula. Tu. Jangan ditanya O ni mana Ustaz? O ni mana Ustaz? Tu ni mana? Jangan. Ni dia. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Ini katanya. Jadi begitu juga Ar-Rahman. Ini nama khas. Alif Lam Ma'rifat. Sifat ini Allah terjemahkan pada ciptaannya. Allah terjemahkan. Apa cirinya? Ni Allah jadikan kita manusia tanpa ada permintaan dah dapat tangan ni. Bagi lagi Allah bagi. Ini sifat Rahman Allah ni. Nama Rahman, sifat Rahman sama. Zat yang memiliki Rahman ini tak nampak. Ghaibul ghaib. Ini lemah. Kita tak boleh. Sama macam. Jadi tak boleh. Zat tidak boleh dibincangkan. Haram. Tak boleh. Sebab benda yang mengatasi akal. Tak boleh. Itu dia mana? Ataupun bermula tanpa ada permulaan. Itu cukup dia. Tiada pengakhiran, akhir tanpa ada pengakhiran. Itu dah dia. Bermula tanpa ada permulaan, berakhir tanpa ada pengakhiran. Maknanya meliputi segala-galanya. Itu zat. Contoh lagi. Farid. Nama kan? Nama ni ada makna tak? Farid, yakni tunggal. Faridul, nama saya penuh Faridul Firdaus. Firdaus. Okay. Tapi sifat Allah, mestilah sifat dia macam ahli syurga. Nama dah cantik, sifat kena samalah. Manusia ni kadang-kadang nama je, tapi sifat tak sama. Nama siapa? Nama Sabaria. Allah sedapnya nama. Nama sedap. Tapi dialah paling pemarah. Tak sama.
Sabariah cantik dah nama, tapi bila mari pada sifat dia pemarah. Tu kata tak sama tu. Berbeza dengan Allah. Berbeza dengan Allah. Allah nama sifat sama. Penyayang dia sifat pun sama. Pemurah dia sifat pun sama. Kaya dia sifat pun sama. Kaya pemberi. Kita tidak. Jadi sinar jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan explain secara detail. Puan Syifa Razi, anak-anak ni dia ada jiwa yang bersih. Cukup mengatakan bahawa segala-galanya Allah yang sayang. Cakap. Kalau saya akan cakap, Allah kat mana? Saya kata, Allah di hati. Apa maksud Allah di hati itu? Sifat kekuasaan Allah ada di hati. Kita cakap macam tu je. Ajar anak itu dengan biasakan dia dengan Allah. Sebut dia, tak apa. Dia akan sampai level kefahaman. Yang kadang-kadang kita yang mak yang payah nak memaham sebab kita pun tak faham. Tu kita pun jadi penin nak fahamkan. Tak payah. Tak payah explain perkataan pada anak-anak. Anak-anak ni dia bukan perlukan perkataan secara detail. Tidak. Dia perlukan rasa. Contoh, bila kita lihatkan anak-anak dengan alam, tengok langit siapa buat? Allah. Allah buat. Allah hebat tidak? Hebat kan? Hebat. Siapa bagi makan? Allah. Allah ni kalau bagi makan, tak habis-habis tau. Kita ceritakan perjalanan sifat itu. Malah lebih bagus kalau anak-anak ni ajar lagi buat karangan tentang Allah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Saya dah test kat anak saya umur 3 tahun dulu. Sekarang dia darjah 3. Masya Allah. Boleh. Dia ini Allah buat api katanya. Allah jadikan langit. Allah jadikan ini. Hebatnya Allah. Dia mula biasa sebut nama Allah. Allah yang menjadikan semua. Nampak? Nak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Benar. Gula zahirnya bentuk, tapi manis bukan pada gula kan? Manis itu sifat. Manis pada gula tebu ada, pada manis pada stevia ada, manis pada madu ada, manis pada senyuman ada. Jadi itu sifat. Sifat ni tidak duduk statik. Jadi yang menjadikan itulah menguasai segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, itulah perbincangan sikit sebanyak tentang Ainul Basirah. Banyak lagi ni kita nak cerita. Saya kira cukup setakat tu dulu untuk malam ni. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah besok kita ada siri Fitness Kolbu. Besok kita ada siri Fitness Kolbu pukul 9 pagi. Kita siri yang ke-6. Dalam siri Fitness Kolbu, mana yang baru mengikuti, kita lebih pada perbincangan tentang merungkai lebih kepada perjalanan kehidupan lah. Maksudnya yang malam ni ilmiah. Fitness Kolbu kita lebih ada buah santai. Tapi kita ada pengisian insyaAllah. Baik. Jadi saya kira cukup setakat tu. Untuk malam ni dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini Allah bantu untuk fahamkan. Mohon Allah bantu untuk fahamkan insyaAllah ya. Jangan paksa untuk faham. Ingat, jangan paksa untuk aku kena faham. Jangan. Faham ni kerja Allah. Niatkan, ya Allah beri kefahaman. Itulah, ya Allah kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu, ya Allah. Ni nak masuk dalam pengajian Ainul Basirah ni, ya Allah. Kira-kira macam tahu ni, ya Allah. Rupa-rupa benak lagi, ya Allah. Ingatkan dah sidik, amanah fatonah dah boleh dah. Mari kat tablik Ainul Basirah, gagal balik. Tak faham. Contoh. Bantu Allah bagi faham ya. InsyaAllah terima kasih kepada semua yang dah mengikuti pengajian pada malam ni. Alhamdulillah. Teruskan istiqamah ya. Yang mana yang baru tu teruskan istiqamah. InsyaAllah jangan risau, kita sentiasa buat ulang kaji. Saya sentiasa ulang dan ulang. Dan ulang biar lagi lama, lagi faham, lagi jelas. Sehinggalah kita mampu menyampaikan pula. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Letakkan pada Allah Ta'ala. Sebab tu tadi kita mulakan niat, kita menyerah pada Allah. Jangan bab benda yang kita tak boleh buat, jangan letak pada diri. Macam faham, rezeki, kuat. Jangan letak pada diri. Serahkan pada Allah. Serahkan ni maksudnya,
Ya Allah, nafikan. Ya Allah, aku tiada kefahaman, melainkan hanya Engkau yang memahamkan. Biar Allah bantu kita untuk faham. Ya Allah, bantulah aku untuk faham. InsyaAllah. Itu cara dia. Jangan force begitu. Kalau force nanti nampak diri. Bila nampak diri, dia mula buat satu tamsilan-tamsilan yang bersalahan dengan kebenaran. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan yang mendengar pada malam ini, InsyaAllah Allah berikan kefahaman kepada semuanya. InsyaAllah Allah bukakan pintu hati seluas-luasnya. Allah bagikan kefahaman. Allahumma faqihhu hafiddin wa alimna bitakwil. Allahumma faqihhum. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada semua yang menonton pada malam ini, insyaAllah. Saya tahu perbincangan ini halus, tetapi insyaAllah dengan bantuan Allah, Allah akan buka. Sebab Allah Ta'ala sangat suka apabila dirinya hendak dikenali. Bila kita niat nak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, Allah akan bantu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah yang menonton pada malam ini dikurniakan, mudah-mudahan semuanya dikurniakan dalam syurganya, dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah bertemu lagi kita pada siri besok, Fitness Qalbu, insyaAllah pukul 9 pagi. Sama-sama kita imarahkan majlis ilmu besok, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan, salah kata, kurang bicara, kurang penyampaian. InsyaAllah jaga solat, jaga selawat, jaga khidmat. InsyaAllah jaga solat, jaga selawat, jaga khidmat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bishawab.